أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagi memohon hidayah dan taufik serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ya kena berdoa ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah berikan peluang untuk kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang seperti mana kita maklumi Allah sediakan dengan berbagai anugerah yang sepatutnya diambil peluang untuk direbut oleh kita semua, kerana kita tidak mengetahui adakah kita berpeluang untuk menemui Ramadan pada tahun hadapan lagi. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan itu. Muslimin muslimat mati sekalian, ulama mengumpamakan Ramadan seperti diri Nabi Yusuf alaihi salam, anak kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Allah kurniakan Nabi Yaqub alaihi salam dengan dua orang isteri. Daripada perkahwinan keduanya itu, dia dikurniakan dengan 12 orang anak, dan salah seorangnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Begitulah kata ulama, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ada 12 bulan sebagaimana firman-Nya, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Daripada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang mendapat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga Nabi Yaqub alaihi salam, daripada 12 orang anak yang Allah kurniakan kepada baginda, anak yang jatuh pada mata dan juga hati baginda adalah anak yang bernama Yusuf alaihi salam. Begitulah bulan Ramadan yang ada di kalangan 12 bulan yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Nabi Yaqub alaihi salam mengasihi dan mencintai anaknya Nabi Yusuf alaihi salam, tapi anak itulah yang paling banyak menghadapi ujian hidup daripada kecil hinggalah dewasa. Begitulah dengan Ramadan, walaupun bulan dikasihi oleh Allah Ta'ala, disediakan dengan berbagai anugerah yang tidak ada di bulan yang lain, tetapi Allah menguji para hamba-Nya di bulan ini, bagaimana apa yang boleh dan dibenarkan dilakukan di bulan yang lain sudah menjadi perkara larangan di bulan Ramadan ini, terutama di waktu siangnya. Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana dia menghadapi ujian dan dia bersabar dengan ujian yang dihadapinya sehinggalah Allah mengangkat kedudukannya, bukan sekadar menjadi nabi, bahkan juga menjadi raja, pemimpin besar di negeri Mesir. Begitulah kata ulama, seorang hamba yang bersabar menghadapi ujian sepanjang berada di bulan Ramadan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan dirinya daripada kemaksiatan, Allah akan mengangkat kedudukan, mengangkat maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia. Nabi Yusuf alaihi salam apabila didatangi oleh abang-abang yang pernah mengkhianatinya dan mereka memperakui kesalahan yang dilakukannya, setelah mereka ketahui itulah adik yang pernah mereka khianati, mereka mengakui kesalahan mereka. Apa jawapan dan respon Nabi Yusuf alaihi salam setelah abang-abang mengakui kesalahan mereka dan memohon maaf? Nabi Yusuf, sebagaimana Allah rakamkan kata-katanya di dalam Al-Quran,
la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada kecelakaan terhadap kamu pada hari ini. Moga-moga kamu diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, kerana Dia adalah Tuhan yang Maha Mengasihani. Muslimin muslimat mati sekalian, Nabi Yusuf alaihi salam mengirim pakaian. Muslimat, begitulah dengan Ramadan. Bagaimana Ramadan apabila seorang hamba yang masuk ke dalamnya dan memperakui kesalahan yang dilakukannya, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, Allah sudi untuk memberikan keampunan kepada hamba yang mengakui kesalahan dan nak kembali kepadanya. Nabi Yusuf alaihi salam mengirim pakaian untuk dibawa balik kepada ayahandanya Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub yang menanggung rindu sehingga kelam matanya, celek kembali matanya setelah mana menghidu pakaian Nabi Yusuf alaihi salam. Begitulah kata ulama dengan Ramadan, apabila seorang hamba yang kelam matanya, bahkan kelam mata hatinya akibat daripada dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini, maka celek kembali dengan keberkatan Ramadan setelah diampunkan dosanya dan dia beramal soleh untuk membuktikan pengampunan yang telah pun diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat mati sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai medan untuk kita membersihkan diri kita daripada kesalahan dosa yang pernah kita lakukan dan menggandakan amal ketaatan kita di bulan Ramadan. Muslimin muslimat mati sekalian, pada petang ini saya ingin untuk membicarakan beberapa perkara yang seperti mana disebutkan oleh Imam Faqarazi dalam kitab tafsir Al-Kabirnya, di mana Imam Faqarazi telah menyebut ada 10 perkara yang dirahsiakan oleh Allah daripada pengetahuan hambanya. Allah Ta'ala menyembunyikan perkara ini. Nabi SAW ada pun menyebut dan juga disebut oleh para sahabat, dikumpulkan oleh Imam Faqarazi, dan 10 perkara itulah yang akan menjadi tajuk pembincangan kita pada petang ini. Muslimat, kenapa Allah merahsiakan 10 perkara ini? Tidak lain tidak bukan untuk supaya kita berhati-hati, kita perbaiki kesilapan dan kekurangan kita, dan kita tidak mengulangi kesilapan dan juga kealpaan kita seperti mana yang pernah kita lakukan sebelum ini. Muslimat, perkara pertama yang Allah rahsiakan daripada pengetahuan kita selaku hambanya ialah Allah menyembunyikan, merahsiakan tanda keredaannya kepada ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Muslimat, sudah puluh kali Ramadan kita temui, dah banyak mana dah sembahyang yang kita laksanakan, banyak mana dah zakat yang kita bayar, banyak sangat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sepanjang kita hidup ini. Tapi adakah kita mengetahui, adakah apa yang kita lakukan daripada amal ketaatan itu kita dapat jawapan bahawa apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran di sisinya? Tak ada jawapan, tuan-tuan. Kita sembahyang zuhur tadi, kita sembahyang subuh pagi tadi, kita tak tahu adakah sembahyang yang kita kerjakan subuh pagi tadi, zuhur sebentar tadi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala? Tak ada. Kok lah lepas sembahyang, lepas bagi salam, jatuh retas daripada syiring masjid, syiring surau 80%. Mana sembahyang kita tu 80% Allah terima, 20% dengan sebab duk rasa sakit perut kah, duk teringat lagi nak buka puasa dengan apa kah, 20% terima. Okey juga bila kita tahu kata Allah terima 80%, kan mungkin kita boleh untuk lipat gandakan ataupun perbaiki kualiti dengan sembahyang sunat ba'diyah selepas itu, bagi sembahyang zuhur contohnya, ataupun mai sembahyang lagi kita boleh usahakan lebih baik daripada sembahyang subuh dan zuhur yang kita kerjakan. Tapi kita tak tahu apa yang kita kerjakan itu Allah terima ataupun tidak. Untuk apa? Kenapa ni? Supaya kita sentiasa memperbaiki amal kita. Jangan duk sedap hati, konon-konon aku sembahyang puluh tahun dah, puasa puluh kali Ramadan dah, pergi Mekah berapa kali dah, umrah ni tak tahu nak kira dah. Tuan-tuan,
Hakikatnya kita tak tahu Allah terima tak ataupun tidak. Supaya kita berhati-hati sentiasa memperbaiki kualiti ibadat kita kepada Allah, dan kita tak patut untuk menjadi orang yang sombong. Wala tuzakku anfusakum, jangan membersih ataupun menyucikan diri sendiri. Konon-konon aku ni orang baik, pandang orang yang kita pandang orang yang bukan kaki masjid, nampak macam bukan ahli zikir, tak pakai serban, tak pakai jubah, kita pun pandang sebelah mata kepada dia. Kita tak tahu, mungkin apa yang dia kerjakan walaupun sedikit, tapi amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Berbanding dengan kita, berlambak amalan kita, zikir kita bersusun-susun, sehari ini kita duduk atas tingkat sejadah dia, duduk masjid yang orang tengok, tapi kita tak berani untuk menyatakan Allah terima semuanya. Tambah-tambah ada takabur pula dalam amal yang kita kerjakan. Jadi marilah sama-sama muslim-muslimat, Allah Ta'ala tak tunjuk keredaannya kan? Jadi jangan kita rasa selamat, jangan kita duk rasa aku boleh buat ibadat istiqamah macam ni baik terani pasal aku duk istiqamah, aku duk jaga, tanpa kita menyedari itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak perasan. Contoh, kita dalam azan yang dilakukan untuk sembahyang 5 waktu, kita perasan tak bila Allah Ta'ala, tuan-tuan melalui Nabi ajak kepada kita daripada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu kita jawab sama seperti mana yang muazzin lakukan. Tapi bila mai hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita diajak dengan jawapan yang lain kan, la haula wala quwata illa billah. Pasal apa jawapan tu berbeza? Kita tak mungkin muslim-muslimat untuk dapat melaksanakan sembahyang yang disuruh itu. Kita tak mungkin dapat untuk mencapai kejayaan seperti mana yang telah pun dituntut kepada kita, melainkan dengan kudrat, dengan upaya daripada Allah Ta'ala. Kita tak mampu nak sembahyang, tak mampu kalau Allah tak izinkan kepada kita. Jadi muslim-muslimat, marilah sama-sama kita muhasabah. Ramadan ini peluang untuk kita. Berapa ramai orang yang tak dapat pergi ke masjid, tapi mereka ibadat mereka mungkin lebih baik daripada kita. Pasal apa lebih baik? Mereka tu hati mereka di masjid, hati mereka di masjid, muslimat, tapi mereka tak beraya, tak mampu untuk turun daripada katil mereka kerana stroke, kena sakit, mendengar azan ni menangis, sayu rasa. Kerana apa? Selalunya biasa bila azan dia telah pun berada di masjid ataupun surau untuk menunaikan sembahyang. Tapi sekarang Allah uji dia, terlantak di atas katil, koma dan sebagainya. Allah, muslimat, satu hadis Nabi ni, Ramadan ni peluang untuk kita jadikan sebagai medan untuk kita istiqamahkan diri kita, buat persiapan untuk hadapi masa ketika mana kita sibuk ataupun kita sakit. Nabi sebut seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqima aw sahiha. Nabi menyebut bila seorang hamba tu sakit ataupun dia dalam musafir, tetap ditulis untuknya pahala seperti mana yang dia dapat ketika mana dia dalam keadaan memukim dan dalam keadaan sihat. Maksud hadis ni ialah kita bila kita pergi musafir, contoh kita pergi ke Lumpur, kita singgah di RNR untuk semayang, kita buat jamak dengan qasar, jamak dan qasar, kita himpunkan contoh zuhur dengan asar dalam satu waktu. Lepas itu kita qasar zuhur 2 rakaat, asar pun 2 rakaat. Adakah dengan sebab kita kumpulkan 2 sembahyang dalam satu waktu, dan daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat saja, kita potong tinggal 2 rakaat qasar, adakah pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang buat jamak qasar ni pun tinggal separuh seperti mana bilangan rakaat yang dikurangkan? Tak, muslimat. Allah akan kurniakan pahala seperti mana dia sembahyang tamam, tak kurang sikit pun kan? Tak kurang sikit pun. Kerana apa? Kerana dia duduk biasa sembahyang tamam sebelum ni, cuma dia musafir, menyebabkan dia ada peluang, peluang hadiah yang Allah Ta'ala kurniakan melalui jamak dan qasar itu. Begitulah dengan orang sakit, biasa dia sembahyang zuhur, asar, sembahyang ni ikut jumlah rakaat seperti mana biasa, tapi dengan sebab sakit dia
dia tak boleh nak semayang di masjid macam biasa dia kerjakan. Main takati je pun, tak boleh nak turun mayang atas katil, atas kerusi je pun. Adakah bila mana dia semayang di atas katil, dia semayang sendirian di rumah dia, tak boleh pergi ke masjid berjemaah seperti biasa, maka semayang dia pun kurang? Tak. Berdasarkan hadis ni, Nabi menyebut Allah Ta'ala kurniakan pahala sama seperti mana dia duk kerjakan ketika mana dia sihat. Maka kalau kita belum istiqamah dengan satu ketaatan, satu kelaziman, kebiasaan dan melakukan ketaatan, contoh sembahyang jemaah, maka Ramadan lah antara medan terbaik untuk kita perbaiki kualiti ibadat kita, supaya dia jadi darah daging, dia jadi suatu yang istiqamah berlanjutan selepas daripada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana kalaulah Allah uji kita bila dengan umur panjang tapi dalam sakit terlantang, ketika terlantang itu tak pahala tetap kita dapat macam kita duduk sihat, macam kita duduk pergi sembahyang jemaah di masjid, macam kita duduk wirid di masjid lepas sembahyang, walaupun kita ketika tu sembahyang hanya mampu di atas kaki, tapi kita dapat pahala macam kita pergi jemaah. Pasal apa? Pasal Allah memberi pahala berdasarkan kepada kebiasaan amal soleh yang kita lakukan. Muslimin muslimat mati sekalian, seringkaskan yang kedua, Allah sembunyikan daripada kita, Allah rahsiakan daripada kita, iaitu tanda kemurkaannya pada kemaksiatan seorang hamba. Kenapa Allah sembunyikan tanda kemurkaannya? Supaya hamba itu berhati-hati dan bertaubat, tidak mengulangi perkara itu. Jangan dia rasa tak jadi apa-apa pun dengan maksiat ni lakukan, kan? Mana dia Allah Ta'ala kasih kat dia lagi, dia pun berani buat maksiat berterusan. Jangan. Allah tak tunjuk, tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni Allah kasih, Allah tak tunjuk walaupun melakukan kemaksiatan. Saya duk bagi contoh orang yang buat maksiat. Contohlah, Kedah kita ni tak ada dah kedai nombor ekor, tak ada dah, kan? Judi ni tak ada dah. Dulu ni, sebelum daripada Kedah kita haramkan kedai nombor ekor, judi ni semua, orang-orang, ada orang Melayu Islam kita yang masuk bulan Ramadan, dia masuk kedai tikam nombor ekor lagi. Adakah kita pernah dengar cerita Kedah kah, di negeri mana kah, di dunia mana pun, keluar daripada kedai keluar daripada kedai nombor ekor tu, batu terjun daripada langit, kan, hentam orang yang buat keluar kedai nombor ekor tu, terbenam dalam bumi, mati gitu je. Dah Allah tak tunjuk. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang lah, Allah tak tunjuk pun tanda kemurkaannya, tuan-tuan. Untuk kita berhati-hati supaya hamba itu beringat, Allah tak tunjuk, jaga. Satu hari Allah tunjuk, kita tak sempat untuk kembali, untuk bertaubat kepadanya. Muslimin muslimat mati sekalian, Allah tak tunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, inni idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah wa idza qadabtu la'antu wa inna la'nati la tablughu sabi'a fil walad. Aku, kata Allah Ta'ala, bila aku meredai, aku akan memberkati. Bila Allah redha, Allah akan memberkati, dan keberkatanku tidak ada putus-putusnya, tak berhenti. Seorang ayah buat kebaikan, amal ketaatan, amal soleh, mak buat amal ketaatan, ketaatan tu bukan memberi faedah, memberi keberkatan kepada diri mereka semata-mata, turun kepada anak cucu. Kita baca daripada suratul Kahfi malam Jumaat, hari Jumaat orang Islam duk baca. Antara peristiwa yang Allah rakamkan di dalam suratul Kahfi ialah peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Cerita antara Nabi Khidir, dia perelok perbetui tembok yang boleh menjaga, menjamin harta yang akan diwarisi oleh dua anak yatim. Allah cerita kenapa dua anak yatim itu berhak terhadap harta itu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wa kana abuhuma salihah. Kedua ibu bapa, wa kana abuhuma, pak kepada kedua anak yatim itu adalah orang soleh. Ulama tafsir menyatakan bukan pak betul ni, nenek moyang generasi ketujuh di atas, titih nombor 7 di atas, yang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, tetapi keberkatan daripada amal soleh itu masih mengalir sampai ke anak cucu di bawah. Allah kata beliau hadis kursi ini tidak ada putusnya. Orang yang besar, ada jawatan, ada kekayaan, ada keistimewaan,
Jangan dia duk perasan kata dengan sebab hebat dia tak sedar, mungkin dengan sebab kebaikan nenek moyang dia, berkat doa mereka di atas, dia dapat faedah daripada kebaikan mereka. Tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Aziz, kalau kita baca Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi dan ulama ni, mereka menyebut mereka memperhebatkan ibadat mereka, antaranya ialah untuk menjaga keselamatan anak-anak cucu mereka, menjaga, tuan-tuan, masa depan anak-anak daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Ada kesan dan pengaruh daripada amal soleh ini dilakukan oleh mak ayah. Dan Allah Ta'ala juga sebut, wa idza qadibtu wa idza qadib ini idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayah wa idza qadabtu la'antu. Allah Ta'ala sebut, bila aku murka, kemurkaanku, aku akan melaknat. Allah kata aku akan melaknat, dan laknatku itu akan menjangkau sampai 7 keturunan muslimat, kecuali dah ada yang beramal soleh di kalangan mereka. Allah kata sampai 7 keturunan. Kita bila kita buat amal soleh, bukan takat kita ya dapat, bahkan turun kebaikan tu ke anak cucu. Kita cerita tok-tok guru, cerita tok-tok wali orang soleh, mesti ada pewaris. Generasi tu mesti ada pewaris dia, kan, yang jadi orang hebat daripada dinasti-dinasti orang soleh. Orang jahat pun macam itulah, kalau ada yang tak bertaubat. Tuan-tuan, sampai 7 keturunan kejahatan itu akan mengalir. Bila kita nak buat kejahatan, kita beringatlah, bukan kita saja menerima keburukan, bahkan anak cucu kita akan terima. Kalau kita terbuat kejahatan, kita berdoalah, minta ampun kepada Allah Ta'ala dan mohon sungguh-sungguh, kalau Allah Ta'ala nak balas dengan keburukan, balas kat kita. Janganlah sampai turun ke anak cucu, kan, mereka tak ada buat apa-apa, tak ada kena mengena, tiba-tiba mereka menanggung. Tak patut. Sedangkan kesalahan itu, dosa itu kita yang lakukan. Muslim-muslimat, berhati-hati. Allah sembunyikan tanda kemurkaannya. Kita tengok orang perempuan tak tutup aurat, ada orang yang memulut lancam mempertikaikan Allah, mempertikaikan Nabi, macam-macam lah ucapan, tak jadi apa-apa. Memang Allah tak tunjuk kemurkaannya, tapi yang kita takut ialah seperti mana orang yang dapat harta, duk minta kekayaan, Allah bagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tunjuk. Orang yang duk buat maksiat, dia minta kekayaan, minta, Allah kata kat malaikat bagi, aku meluat dengar suara dia. Orang yang beriman, beramal soleh, minta tak dapat-dapat. Kenapa? Allah suka dengar rintihan si hamba tu. Allah suka dengar surah si hamba yang merintih, hamba Allah yang soleh. Tapi hamba yang jahat, hamba yang berdosa, yang Allah murka, Allah tak mau dengar surah dia, meluat. Allah kata malaikat bagi. Nabi pesan dah, idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam anna dhalika min istidraj. Nabi kata, bila kamu melihat seorang hamba, Allah Ta'ala bagi kepada hamba tu dunia, apa yang dia nak, apa yang dia suka, hamba tu nak, Allah bagi. Sedangkan dia duk turis buat maksiat, ketahuilah itulah istidraj. Allah bagi tanpa rida, Allah bagi dalam keadaan dia meluat. Si hamba tu duk sangka Allah sayang, doa dia pun dimakbulkan, dia akhirnya tenggelam dengan kenikmatan, dengan dosa-dosa yang lakukan, kenikmatan yang Allah bagikan kepada dia, sehinggalah saat, tuan-tuan, dia dipanggil balik secara terpaksa tanpa sempat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, ketiga Allah sembunyikan daripada kita ialah Allah sembunyikan wali-walinya, supaya kita menghormati semua orang. Jangan saya tengok orang tu pakai serban jubah, kita pun bawa ayat nak suruh dia doa dan pi nak cium tangan dia. Boleh, tak masalah kalau yang memang betul. Tapi jangan menghina orang. Jangan tengok kesal dia pakai serban, pakai jubah, pakai kepiah, oh ni orang baik. Lepas tu kita pandang rendah kepada orang yang tak pakai kepiah, tak pakai serban, tak pakai jubah. Jangan. Allah sembunyikan kedudukan seorang hamba. Allah sembunyikan walinya. Dan wali-wali pun, muslimat, kalau mereka dipilih menjadi wali Allah, mereka tak akan dedah. Mereka tak boleh mendedahkan kedudukan mereka. Itu rahsia mereka dengan Allah. Kalau mereka dedah, tercabut tuan-tuan anugerah tersebut. Kenapa? Supaya kita menghormati semua orang. Imam Abdul Wahab Al-Sya'rani, antara ulama terkenal dulu di Azhar, lepas itu dia jadi ulama tasawuf yang besar. Imam Abdul Wahab Al-Sya'rani, bila mana dia belajar dengan guru dia yang paling utama, iaitu Syekh Ali Qawas, Imam Ali Qawas. Bagaimana gurunya ini nak mendidik dia,
Guru minta kepada Imam Abdul Wahab Syarani keluar pergi ke kota melihat orang yang paling lekeh pada pandangan dia, dan diminta untuk salam serta mencium tangan orang tersebut. Bagaimana Imam Abdul Wahab pun keluar cari jumpa seorang, tengok rasa ada lagi kot orang yang paling lekeh, sehinggalah dia jumpa seorang tua yang duduk di pinggir jalan. Rasa-rasa ni lah orang paling lekeh takat duduk berjalan hari ni ni lah rasa-rasa paling lekeh. Tengok kepakaian, cara duduk dia apa semua. Imam Abdul Wahab Syarani pun hulur tangan dia, nak pejabat tangan dan nak cium lah seperti mana Tok Guru dia pesan. Tiba-tiba bila dia hulur tangan untuk salam, orang tua yang rasa-rasa dia paling lekeh itu tiba-tiba bersuara, tiba-tiba tanya, "Mu tahu mana aku ni orang paling lekeh?" Masya Allah. Imam Abdul Wahab tak cakap apa sepatah pun dengan orang tua tu, tak sebut apa tujuan dia, apa dia cari, apa dia tak sebut. Tapi macam mana orang yang dikatakan paling lekeh pada pandangan mata Imam Abdul Wahab Syarani, tiba-tiba dia boleh bersuara dan bertanya, "Mu tahu mana aku orang paling lekeh?" Bukan sebarangan orang maknanya. Tuan-tuan, Imam Abdul Wahab Syarani lari balik dan cerita pengalamannya itu kepada gurunya. Guru dia kata, "Aku nak ajakmu, jangan pandang pada zahir, pada fizikal manusia." Masya Allah, muslimat. Kita tak tahu kan, orang yang kita tengok mungkin selekeh. Orang kata tengok selekeh ni pun orang kalau tak kata wali pun orang kata mata-mata gelap. Muslimat menyamak banyak sekarang ni. Tapi jangan kita memandang rendah orang soleh ajak kita. Muslimat, bila kita tengok orang tua yang lebih dewasa, lebih berumur daripada kita, kita perlu menghormati. Hormat tu, nak boleh hormat tu pasal macam mana? Ingatlah, mereka tu, orang tua tu, orang yang lebih berumur tu, dia lebih awal lahir daripada kita. Dia beranak mai ke dunia lebih awal daripada kita. Bermakna dia lebih awal buat kebaikan berbanding dengan diri kita. Maka dia layak untuk dihormati kerana dia lebih dahulu buat amal soleh berbanding dengan kita. Bila kita tengok budak-budak yang lebih muda, orang yang lebih muda daripada kita, anak-anak kecil ataupun remaja, orang yang muda daripada kita, mereka tu kita kena set buang kepala, mereka lambat lahir mereka ke dunia berbanding dengan kita. Maka mereka lebih lambat melakukan maksiat berbanding dengan diri kita. Maka mereka patut dan wajar untuk dikasihi dan disayangi. Kerana mereka lewat melakukan maksiat berbanding kita. Hang kemas pada hantar aku ni makan garam lebih awal daripada hang. Dua kira makan garam. Kita yang buat dosa awal daripada kita, awak tak ingat? Tuan-tuan, bila kita tengok orang lebih tua, kita akan ingat dia patut untuk dihormati dengan sebab dia lebih awal daripada kita dalam melakukan ketaatan. Bila tengok orang yang lebih muda daripada kita, bukan nak pelekeh, bukan nak pemain, tapi kita akan rasa malu. Dia lebih lewat melakukan kemaksiatan berbanding dengan diri kita. Muslimin, muslimat. Jadi kasihi dan hormatilah semua orang, bukan berdasarkan kepada zahir semata-mata. Ada orang yang mungkin kita tengok rambut panjang, ikat lagi, jangan. Tuan-tuan, seperti mana yang pertama, kita tak tahu ibadat kita diterima ataupun tidak. Entah-entah si hamba yang kita tengok pada penampilan dia itu, ada amalan yang dilakukannya itu Allah terima. Kita belum tentu, kita pun tak tahu. Muslimin, muslimat. Keempat, Allah sembunyikan daripada kita selaku hamba-Nya. Allah sembunyikan iaitu makbul taubat yang kita duk minta pada Allah, makbul doa kita. Kita duk minta selama ni ke Allah, kita tak tahu Allah terima ke tak. Supaya kita sentiasa berdoa, merayu, merintih kepada Allah dan berusaha memenuhi syarat untuk dimakbulkan doa kita. Takkan tak makbul pun. Minta lah ni, lama ni dapat rezeki, anak-anak berjaya, apa semua lah. Betul ke yang kita dapat tu hasil doa kita? Kita tak tahu. Tuan-tuan, kita sebenarnya apa yang kita dapat ni kalau berdasarkan kepada doa, kita tak tahu berkat doa siapa. Tak doa berkat titih kita, keturunan kita, tok watas kita, doa kebaikan untuk kita. Kita tak tahu. Mungkin dengan sebab berkat doa pasangan kita, doa anak-anak kita,
doa anak yatim, orang susah yang bila kita hulur bantuan mereka tadah tangan berdoa seikhlas hati mereka. Kita tak tahu muslimat. Kalaulah kita tahu dan kita pasti kata tu hasil doa kita, kemah kan? Tapi kita tak tahu. Supaya kita berusaha untuk sentiasa berdoa dan mengharapkan daripada Allah serta memenuhi syarat-syaratnya. Jadi jangan action, jangan rasa kemah. Kita tahu anak kita, isteri kita, orang yang kita infak, bantu dia berdoa belakang sengap-sengap. Tambah yang kita maklumi berdoa bizahir, doa di belakang cara sengap-sengap. Doa kebaikan. Bila kita doa kebaikan untuk orang lain, anak orang lain kita minta bagi berdoa, bagi luluh periksa dan SPM contohnya, seperti mana anak kita harap diberikan kejayaan, kita minta diberikan rezeki kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat andai kita, seperti mana Allah juga kurniakan kepada itu. Antara sebab doa kita mudah dimakbulkan pasal kita tak tamak dalam doa. Tapi kita masih belum tahu, tak pasti adakah yang kita dapat ni hasil daripada doa kita. Mungkin orang lain kita tak tahu. Tuan-tuan, kalau tahu kita buat doa, doa minta dapat, tentu hamba tu akan berubah. Contohlah kan, ayah mak berdoa, ya Allah bagilah anakku lulus cemerlang SPM, periksa cemerlang dan STP dalam stamp apa semua. Contoh doa hantar pergi tuition, pasal habis duit, habis masa pun kira puluhan sungguh. Anak dia hantar tuition lepas maghrib, ayah pun tunggu kereta dia kain bunyi tu kuliah maghrib, dia maaf minta pergi main di rumah dia. Pasal apa ni? Bagi sokongan, bagi semangat ke anak. Tuition RM100 tak apa, hantar kelas Quran RM30 sebulan pun mamuk lah. Tuition RM300 tak apa. Tuan-tuan, pasal apa nak bagi anak tu? Puluhan paita tahu tu pasal apa nak cari kejayaan. Doa ni bukan takat mak ayah tu berdoa, pergi jumpa dengan tok guru, pergi jumpa dengan ustaz, bawa ayat macam-macam je, pen, pensel, stokin, pakai, bawa macam-macam, suruh doa nak bagi anak tu penuh jadi terang hati kan. Bagi pula tok guru ni, saya bagi sikit ni, bagi duit, minta tok guru buat sembahyang hajat khusus untuk anak saya dengan share dengan anak orang lain. Betul tu. Pasal apa? Pasal tak tahu hak kita usaha ni doa pusu puluh ni Allah nak terima dan bagi kejayaan sungguh ke tak kat anak kita. Tapi kalau kita duk doa, tuan-tuan, periksa SPM contoh bulan 3, stam bulan 3 lebih kurang macam tu. Kita berdoa ni daripada bulan 3 tahun lalu ni, bulan 4 ni doa, bulan 5, bulan 6, bulan 7 dapat jawapan doa. Dapat jawapan kata anak kita nanti periksa SPM, stam ke SPM ni akan dapat terbaik. Kita berdoa 3-4 bulan dapat jawapan kata anak kita akan dapat terbaik periksa. Mungkin ada mak ayah kata tak usah pergi tuition, habis duit tulisan dah keluar hang akan dapat terbaik kan. Buang masa tak usah malam-malam, tak usah duduk baca buku banyak-banyak tidur awal, tak usah habis karan. Pasal apa? Tulisan keluar nanti hang terbaik, orang akan berubah. Macam tu bak rezeki apa semua, usaha 2-3 kali doa akan dapat tak puluhan Tapi bila duk busa tak tahu dapat ke tak, berjaya ke tak, doa buat kerja susu, bila kita dapat belum tentu tuan-tuan hasil doa kita. Mungkin ada dalam masa yang sama orang turun doa untuk kita, bahkan binatang tuan-tuan. Kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk ni, manusia, jin ke ataupun binatang, mereka akan berdoa kebaikan untuk kita. Muslimin muslimat. Yang kelima, Allah sembunyikan daripada pengetahuan kita, iaitu Ismullahil A'zam, nama dia yang teragung. Ulama menyatakan bahawa setiap daripada kita ni ada satu nama daripada nama Allah yang teragung itu, daripada 99 tu yang khusus untuk kita. Tapi kita tak tahu kenapa dirahsiakan nama khusus Ismullahil Azam tu untuk kita, supaya kita akan memuliakan semua nama Allah, membesarkan semua nama Allah. Kita baca cerita Ashabul Ukhdud dalam Quran, cerita gulam, cerita seorang remaja yang dicalonkan untuk jadi tok bomo pawang kepada raja, tok nujum, tapi lepas tu jadi seorang Islam, mengaji kepada seorang kitab. Bagaimana anak muda remaja gulam itu yang ada riwayat menyebut dia menulis nama Allah di tembikar, dia lempar masuk api, yang masuk api tak terpelanting keluar terbakar hangi, bukan hak dia, bukan dia nak guna.
Bila dia tulis satu nama Allah, Ismullahil Azam, dilempak, ditulis di temikan, lempak masuk api, ungu api, tiba-tiba temikan itu terpelanting keluar. Nama itu digunakan sehingga kan bila nak dibunuh, dia tak mampu dibunuh oleh pihak musuh. Muslim-muslimat, kita ada nama Allah yang teragung daripada 99 khusus untuk kita, yang kalau kita guna nama itu, kita berdoa, insya-Allah Allah akan makbulkan. Tapi kita tak tahu tuan-tuan, daripada 99 itu yang mana yang menjadi milik kita ataupun keistimewaan untuk kita. Tujuannya apa? Supaya kita akan mengulangi berzikir ataupun memuliakan semua nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu hak tu, ya, contohlah Ar-Rahim, kita duk sebut hak tu lah, duk pulun, duk doa pakai nama tu kerana dia untuk kita. Tapi bila kita tak tahu, kita akan menyebut, berzikir dan juga memuliakan semua nama Allah yang ada 99 itu. Muslimin muslimat, khususnya Allah menyembunyikan daripada kita salatul wusta. Solat wusta ni, solat tengah ni yang mana? Allah Ta'ala menyebut hafizu ala salawat, hafizu ala salawat wassalatul wusta. Allah suruh jaga sembahyang-sembahyang ni dan juga sembahyang pertengahan. Sembahyang syak kah? Makrubuh kat mana kah? Wallahu a'lam. Supaya kita menjaga semua sembahyang yang Allah fardukan kepada kita. Jadi ni rahsia supaya kita boleh jaga apa yang dituntut terhadap kita melalui sembahyang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah sembunyikan daripada kita selaku hamba-Nya, Allah sembunyikan makbul doa, makbul taubat, penerimaan taubat yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, supaya kita selalu istighfar dan mohon taubat kepada Allah Ta'ala dan memenuhi syarat-syarat untuk diberikan taubat. Kita tak tahu, kalau kita hak paling lekeh ni, tiap kali lepas sembahyang kita istighfar 3 kali, 15 kali je sehari semalam. Sedangkan Nabi tak ada dosa, dijamin syurga, kekasih Allah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala fil yaumi aktsara min mi'ati marrah. Nabi kata, aku beristighfar kepada Allah Ta'ala pada dalam sehari lebih daripada 100 kali. Tu Nabi. Kita 15 kali pun rasa kemas dah. Tu pun rasa lama. Habis-habis patutnya rasa lepas sembahyang tu nak cungit tu. Istighfar 3 kali pun tak ada. 3 kali yang minta ampun. Tuan-tuan, patutlah Rabi'atul Adawiyah pernah sebut, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita memerlukan kepada istighfar yang lain. Kita minta tak bersungguh, tak beradab. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bila berada di Kufah, dia melihat dalam masjid di Kufah seorang lelaki masuk dalam masjid dan mohon ampun kepada Allah, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali pun bagi nasihat kepada dia, mai tegur dia dengan cara lembut. Istighfar yang mumin ucapkan itu memerlukan kepada istighfar yang lain. Lalu lelaki itu dia kenal siapa yang mai tegur dia ni, Amin Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu dia minta panduan macam mana sepatutnya dia mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Sayyidina Ali kata, pertama, mu kena insaf, mu menyesal daripada buat dosa dan mu insaf dengan perbuatan-perbuatan lalu. Yang kedua, mu kena qada amalan-amalan yang terlepas yang mu tak buat, amalan fardu sebelum ini. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, mu kena dapatkan kemaafan daripada orang yang pernah muzalimi. Sangkut dengan orang, Allah letak syarat, ada syarat tambahan, mesti dapat pelepasan daripada orang yang kita buat zalim. Na'udzubillah. Yang keempat, kena sebatikan dengan amal soleh, kata Sayyidina Ali. Kena sebatikan, kena pulun buat ibadat, kena bagi sebati, bagi lekat, sampai tak ditinggal dah. Yang kelima, kata Sayyidina Ali, kena bagi rasa lazat. Nak buktikan kata bertaubat ni kena lazat manisnya bila melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan kita manis dalam puasa ni, kalaulah kita menanti-nanti ketibaan Ramadan baru ni, tak sabar tunggu Ramadan, alhamdulillah. Dan kita pula walaupun hari ke-11, hari 12, hari 13 ataupun hari ke-berapakah, kita rasa Allah, Ramadan ni koduk hilang, koduk pi, kita rasa sayang. Tuan-tuan, kita tak rasa apa, kita tahu seronoknya Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, Ramadan tu terbaik untuk kita. Ramadan ni ulama kata seperti mana tetamu baik.
tetamu terhormat yang bila kita tahu kata dia nak main rumah kita, Allah punya seronoknya kita. Tetamu tu tetamu yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Kerana apa? Dia bawa kebaikan. Dia mai tak akan menyusahkan kita selaku tuan rumah. Bahkan tuan rumah akan senang nenang, makmur, ceria rumah kita. Bila kita nak mai, kita akan tunggu tak sama bila ni, bila nak sampai ni, kita buat persiapan untuk sambut dia, tuan-tuan. Bila dia mai, kita akan layan dia. Dia mai tu dia bawa macam-macam kebaikan. Senang kita duk harap janganlah dia balik, janganlah dia tinggalkan. Duk rumah kita tulis tak apa, tuan-tuan. Begitulah ulama umpamakan Ramadan. Orang yang menyambut Ramadan, kedatangan Ramadan dengan iman, dengan rindu, dia tak mau Ramadan berlalu. Tapi hakikatnya Ramadan ayyaman ma'dudah. Dia ada hari-hari tertentu, sikit sangat, hari yang boleh dikira. Tuan-tuan, yang kelima kata Sayyidina Ali, syarat untuk mu katakan taubat, mu kena bagi manis rasa lazat dalam ketaatan. Sembahyang tak terasa, tuan-tuan. Daripada angkat takbir sampailah bagi salam, kita duk ingat Allah Ta'ala, kita duk hayati bacaan, sama ada kita sendiri ataupun untuk imam. Kita akan duk rasa diberi teguran, Allahu Akbar, kita takbir intiqal, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, turun sujud, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita tak besarkan benda lain dalam sembahyang, tak ingat apa yang handphone, apa yang kita tengok TV, apa yang orang bincang, apa yang kita tak. Untuk iman ataupun kita pun duk sebut Allah Akbar bila kita bergerak daripada satu-satu rukun. Tuan-tuan, sembahyang kita rasa manis, tak rasa lama. Kalau rasa lambat tu imam ni, awak ni baca panjang ni, tuan-tuan, tu adalah ada benda yang salah dalam ibadat kita. Yang keenam kata Sayyidina Ali, lepas daripada sebatikan dengan amal ketaatan, rasa melazat, rasa manis dalam ibadat, menangis ketika mana minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 syarat ni Sayyidina Ali sebut untuk diakui, kata mu minta sungguh ke Allah, minta diberikan keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, kita tak tahu adakah Allah ampunkan dosa kita, supaya kita berhenti daripada maksiat. Pasal apa? Hak lama pun kita tak tahu terampun ataupun tidak, nak tambah lagi. Tuan-tuan, kalau dibagi tahu kat kita hak lama dihapuskan, dia kira oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita, orang tu mungkin dengan biadabnya dia akan tambah, tak apa, hak lama habis dah, cuci calat habis dah, ni tambah sikit ya. Tapi tak tahu hak lama tu terampun, kalau diampun banyak mana. Hak amal soleh yang kita buat pula, kita tak tahu Allah terima ke tak, kalau terima banyak mana. Jadi menyebabkan si hamba tu dia akan berhati, duk minta selalu taubat kepada Allah. Kita kenali sayyidul istighfar, penghulu istighfar, tuan, doa istighfar macam-macam. Bahkan di malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minta kat Nabi, kalaulah dia dipertemukan oleh Allah dengan Lailatul Qadar, apa yang nak mohon? Nabi baca doa ni kita duk minta selalu kepada Allah semasa Ramadan terutamanya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat lain, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun. Tuan-tuan, Nabi minta ampun, sahabat minta ampun, sahabat yang dijamin syurga minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita siapa? Tuan-tuan, ulama sebut apa beza afun dengan apa ni, dalam doa-doa yang Nabi ajar, Allahumma innaka afun dengan istighfar ni, dengan ghufrun. Beza ghafar ni, apa ni, minta ampun, ghafrun ni ialah Allah, kalau Allah ampun tapi catatan amal jahat yang kita buat tu masih ada, tak dipadam daripada buku catatan kita. Tapi afun, hak doa Nabi ajak kepada Sayyidina Aisyah dan untuk kita juga, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu afun itu bila Allah ampunkan dosa kita, Allah padam daripada buku catatan, padam. Hak ni lagi hebat, liquid terus, tak ada, tuan-tuan, tak ada boleh dikesan daripada dengan sebab perbuatan kita lalu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim muslimat, kita minta ampun untuk kita minta ampun untuk mak ayah kita. Dan antara kebaikan seorang anak dan nak diakui anak tu soleh di sisi Allah ialah dia tak lupa doa untuk ibu ayahnya. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh ramai ulama, bila mana
innar rajula la tartafi'u darajatu fil jannah. Seorang lelaki itu diangkat kedudukannya dalam syurga, sehingga kan dia terkejut, anna li hadha, macam mana saya boleh dapat benda ni, anugerah ni macam mana saya boleh dapat? Malaikat jawab, kata Allah kan jawab, bistighfari waladika lak, dengan istighfar yang diucapkan oleh anakmu untukmu. Masya-Allah. Imam Hasan Basri ditanya oleh seorang lelaki, adakah saya anak yang soleh? Jawapan daripada Imam Hasan ini ringkas dan mudah je. Berdoa tak untuk mak ayahmu? Kalau doa, tu anak yang soleh. Kerana dalam hadis yang kita sering kita baca, idza mata ibnu adam, itu ialah waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan untuk dia, untuk mak ayah dia. Masya-Allah, muslimat. Jangan lupa kita berdoa tuan-tuan untuk muslim-muslimat. Bulan 11 tahun lepas PBB mengumumkan jumlah penduduk manusia di muka bumi bulan 11 tahun lepas, pertengahan bulan 11 tahun lepas, muslim-muslimat sudah pun 8 bilion orang. 8 bilion orang. Daripada 8 bilion ni, sekitar 1.7 bilion adalah orang Islam. 1.7 bilion. Hak baik ada, tak baik ada, macam-macam, tapi sekitar 1.7 bilion. Kita diajak, kita dianjurkan untuk minta ampun untuk kita, untuk mak ayah kita, saudara kita, dan kita juga minta ampun kepada saudara-saudara kita yang seagama dengan kita. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hak hidup ni pun 1.7 bilion, hak yang mati dah orang Islam. Masya-Allah. Tuan-tuan, setiap orang, jumlah orang beriman yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, kita akan dapat pahala apa yang kita ucapkan, minta ampun untuk mereka. Bukan payah mana pun. Dan berdasarkan, walaupun hadis ni bukanlah hadis sahih, betul ya, kita diajak tuan-tuan pagi dengan petang ataupun pagi maghrib ucap astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali, lepas subuh, lepas maghrib. Waktu lain 12 kali. Minta ampun. Tuan-tuan, kita akan dapat kebaikan yang banyak. Bukan payah mana pun nak minta ampun kepada untuk saudara-saudara kita, untuk kita sendiri. Minta ampun. Dosa, tuan-tuan, adalah jalan yang iblis letakkan target untuk musnahkan kita, ialah dengan dosa. Iblis pernah sebut, ahlaktun nas bizunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan musnahkan manusia dengan dosa-dosa, tapi mereka musnahkan aku dengan la ilaha illallah dan juga dengan istighfar. Iblis pernah bersumpah lepas dia dapat perkenan daripada Allah, qala innaka minal munzarin, Allah izinkan untuk dia panjang umur. Iblis bersumpah, antara sumpah iblis ialah dia menyatakan perancangan dia untuk memusnahkan anak cucu tu Adam ni. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Dia bagi tahu dia akan main daripada arah depan dan belakang anak cucu tu Adam, daripada kanan dan kiri anak cucu tu Adam, main kacau. Dan kau ya Allah akan mendapati hanya sedikit sahaja yang di kalangan mereka itu yang bersyukur. Sebab ni sumpah. Dalam hadis menyebut, iblis kata kepada Allah, bi'izzatik la ufariqu ibna adam hatta tufariqa ruhu jasada. Demi dengan kemuliaanmu, iblis kata kepada Allah Ta'ala, aku tidak akan berpisah daripada anak Adam. Makna dia akan kacau, dia akan buat bagi syirik, tak syirik, dia berdosa, sehinggalah roh dia terpisah daripada jasad dia. Itu sumpah iblis. Allah balas terhadap iblis dengan menyebut wa izzati wa azamati, demi kemuliaan dan keagunganku, la ahjubu taubatan min abdi hatta yuqaqir, aku tidak akan menghijab, menghalang taubat daripada hambaku sehinggalah nyawa dia sampai ke rengkuh. Tuan, selagi hidup kita berpeluang, dan Ramadan ini bulan untuk kita dapatkan keampunan. Bukankah hadis yang sering disebutkan cerita seperti yang diwakilkan oleh Imam Ibn Majah daripada Sayyidina Abu Hurairah, yang Nabi naik mimbar, tangga mimbar Nabi ni dalam masjid 3 anak tangga. Tiba-tiba Nabi naik satu hari, setiap anak tangga tu Nabi sebut amin, tangga kedua Nabi sebut amin, tangga ketiga sebut amin. Sahabat heran, tak ada siapa berdoa pun yang Nabi boleh sebut amin. Amin maknanya perkenankan ya Allah. Siapa yang Nabi sebut amin? Amin pertama tu
ialah Nabi sebut Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam menyebut, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadaqala an-nar fa ab'adahu Allah, qul amin. Fakultu amin. Siapa yang menemui bulan Ramadan tetapi tidak terampun dosanya, dia mati masuk neraka, Allah jauhkan daripada rahmatnya, sebutlah wahai Muhammad amin. Lalu aku pun menyebut amin, mohon perkenan daripada Allah Ta'ala. Tuan bahaya. Pasal apa? Ramadan ni futihat abwabul jannah, dia buka pintu-pintu syurga. Itu syurga luas. Mana dia syurga menyambut Ramadan yang girang. Wa kulliqat abwabun jahannam, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, diikat syaitan-syaitan. Maknanya bulan ni Allah nak bantu umat Islam untuk beribadat, berpuasa dengan syurga terbuka ni, rangsangan ni, neraka ditutup kan, untuk bantu perkuatkan orang Islam untuk buat ibadat. Syaitan pula diikat. Masya Allah, tiba-tiba ada lagi orang yang meneruskan kebiasaannya di sebelah bulan yang lain. Dia peneruskan kerja-kerja jahat di bulan Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Muslimin, muslimat mati sekalian, moga Allah ampunkan dosa kita semua dengan keberkatan Ramadan ini. Khususnya Allah sembunyikan daripada kita muslimat, kelapannya ialah Lailatul Qadar. Allah sembunyikan daripada kita supaya kita pulun cari Lailatul Qadar daripada malam pertama Ramadan. Walaupun hadis-hadis banyak, hadis-hadis sahih menyebut tentang 10 malam terakhir, di malam ganjil 10 malam terakhir itu adalah calon malam Lailatul Qadar. Allah sembunyikan kenapa? Kena untuk kita pulun. Allah sembunyikan kenapa? Kalau Allah bagi tahu bila Lailatul Qadar ada manusia mangkuk hayun yang berani buat maksiat malam tu, dosa dia berganda-ganda. Maksud malam muda dia berani lagi buat maksiat. Supaya kita boleh pulun, tuan-tuan, dengan cari Lailatul Qadar. Wallahu alam. Dan saya rasa tazkirah sebelum ni, tuan-tuan, sebelum ni saya pernah berkongsi, cuma saya ringkaskan. Nak cari Lailatul Qadar seperti mana dipesan oleh Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis juga yang ada dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Bahaqi dan sebagainya. Usahlah tuan-tuan, siapa-siapa nak cari Lailatul Qadar, maka dia pastikan malam yang dijangkakan itu qadar tu dia sembahyang maghrib berjamaah, isyak berjamaah, dan subuh esoknya berjamaah. Tuan-tuan, sepanjang malam tu dia, kalau malam itu qadar, sungguh bergandalah pahala yang dia dapat. Tapi ada 4 golongan yang disebutkan tidak layak mendapat keampunan dan Lailatul Qadar walaupun malam tu dia ada malam tu buat ibadat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bahaqi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Inna Allah Ta'ala yanzuru ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadr fayafu anhum wa yarhamuhum. Allah Ta'ala memandang kepada umat Nabi Muhammad pada malam itu qadar, lalu mengampunkan mereka dan merahmati mereka. Ila arba'ah, kecuali 4 golongan. Pertama, mudminul qam, orang yang ketagih arak, sebarang ketagihan yang menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan. Wa'aqan, yang kedua golongan yang menderhaka mak ayah, walaupun hebat ibadat sepanjang Ramadan, tak layak dengan keampunan, walaupun di malam itu qadar tak layak dapat itu qadar. Yang ketiganya ialah wa musyahan, orang yang berkelahi, bertelingkah dengan saudara muslim, disebut juga sebagai batu api. Dia cucuk sana, cucuk dia, berkelahi habis orang taman, contohnya. Musyahan juga disebut orang yang menghina dan juga merendahkan martabat para sahabat radhiyallahu anhum. Kelima, yang keempatnya adalah waqati' rahim, tak layak dapat keampunan, tak layak untuk dapat Lailatul Qadar, ialah orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan adik-beradik muslim muslimat. 5 ilmu ni Allah Ta'ala sebut, Allah saja ada ilmu ni, iaitu innallaha indahu ilmus sa'ah, bila kiamat berlaku ni ilmu Allah semata-mata. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais, bila nak turun hujan, tang mana turun hujan tu, ni ilmu Allah semata-mata. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah saja yang tahu apa yang ada dalam rahim seorang perempuan. Walaupun lah ni ilmu hebat, boleh pergi scan, tengok anak lelaki ke perempuan, mak ayah pun beli kain baju, ada juga tersilap, tengok keluar hal lain, kata perempuan keluar lelaki, kan, cacat ke sempurna,
Hebat ilmu sekarang. Tapi seperti mana almarhum Syekh Muhammad Mutim Syarwi kata, manusia tetap tak tahu anak tu umur dia lama mana, rezeki dia macam mana, bahagia ataupun celaka, tak tahu. Zahir orang miskin, anak dan kandungan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tak tahu apa yang kamu buat esoknya. Kita rancang tapi belum tentu boleh buat. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kamu tak tahu di mana bumi tempat kamu akan mati. Duk minta mati kampung, tak mau jauh-jauh. Kan senang anak-anak balik raya mai ziarah apa semua. Hak rumah dekat kubur ni beradik kampung pun tak pergi. Kan, tak pergi ziarah pun. Dia hidup, dia pun tak pergi ziarah kubur mak ayah dia waktu dia hidup. Tuan-tuan, kama tadi nutudan kata Nabi, macam mana kamu buat macam itulah akan dibalas. Dia tak pergi ziarah kubur mak ayah. Lepas tu dia duk berangan, nanti dia mati nak tandang dekat dengan rumah, senang anak-anak cucu pergi ziarah. Anak cucu pun lupa kat dia, seperti mana dia lupa kat mak ayah dia yang duduk di kubur sebelum ini. Muslimin muslimat, terakhir Allah sembunyikan daripada kita bila berlaku kiamat. InsyaAllah, moga-moga apa yang kita kongsikan pada petang ini bermanfaat untuk semua, dan moga-moga Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang kita temui dan kita isi dengan berbagai baik ketaatan, seolah-olah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, tak berkesempatan lagi Ramadan tahun depan. Dan dengan ruang masa yang masih ada ini, janganlah kita melepaskan begitu sahaja tanpa kita melipat gandakan ibadat. Ada ulama, ada tu kata Ramadan ni bukan bulan ibadat, tapi bulan menggandakan ibadat. Bulan lain bulan ibadat, main Ramadan bulan menggandakan ibadat. Nabi pun ganda tadarus, Nabi lebih pemurah bulan Ramadan, keberkatan yang dapat dilihat oleh sahabat berganda-ganda. Begitulah juga yang diperlihatkan oleh sahabat, oleh para tabi'in dan juga ulama soleh di zaman dahulu. Moga-moga kita dapat mengikuti jejak langkah mereka. Terima kasih atas kebersamaan muslimat. Moga-moga bermanfaat untuk semua, dan moga-moga tazkirah bulan Ramadan ini diikuti sehingga ke penghujungnya, dan moga-moga kebaikan dan keberkatan keberadaan dalam majlis ilmu ini juga dapat untuk kita kecapi, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu yang dapat saya kongsikan. Iyakun sawaban faminallah, wa iyakun khata'an faminni wa minasyaitan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.